Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah binti Jaafar, Wakil Bidang Sains dan Matematik Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin Kelang akan membentangkan proposal kajian tindakan saya bersama Cikgu Siti Nur Zuriani binti Mak Nur yang bertajuk meningkatkan keupayaan mengingat asas fungsi dalam tajuk graf fungsi dengan menggunakan teknik PODI dalam kalangan pelajar 2 Firdaus di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin. Kajian kami merangkumi 7 bahagian iaitu refleksi, fokus kajian, objektif kajian, kumpulan sasaran, pelaksanaan kajian, cadangan kajian seterusnya dan bibliografi. Kita tengok yang pertama iaitu refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Berdasarkan pengalaman kami mendapati agak sukar untuk murid memahami konsep matematik, khususnya untuk memahami asas fungsi dalam tajuk graf fungsi. Yang kedua, kami juga mendapati motivasi murid agak rendah untuk belajar mata pelajaran matematik, khususnya tajuk graf fungsi yang mereka anggap agak sukar. Yang ketiga, kami juga mendapati kaedah pengajaran kami agak kurang menarik untuk menarik perhatian murid mempelajari tajuk graf fungsi. Kita tengok yang kedua iaitu isu keprihatinan atau fokus kajian. Kami fokus kepada kefahaman dan penguasaan konsep matematik murid terutamanya dalam bab fungsi, dan kami memperkenalkan teknik PODI. Kita tengok apa itu teknik PODI. PODI itu sebenarnya adalah singkatan daripada poligami dalam Islam. Dalam tajuk graf fungsi terdapat 4 jenis hubungan dan murid perlu mengenal pasti dan membezakan hubungan sama ada ia adalah fungsi ataupun bukan fungsi. Baik. Jadi murid perlu memahami poligami dalam Islam terlebih dahulu, iaitu seorang suami boleh mempunyai lebih daripada seorang isteri, manakala seorang isteri tidak boleh mempunyai lebih daripada seorang suami. Jadi kita tengok hubungan yang pertama. Teknik PODI ini ada suami dan isteri. Jadi kita akan label P ini di sebelah kiri ini sebagai isteri dan Q ataupun di sebelah kanan ini sebagai suami. Jadi hubungan antara P dan Q di sini hubungannya adalah darab 2. So darab 2 itu kita anggap sebagai hubungan poligami dan hubungan poligami. Adakah ia dibenarkan dalam Islam? Jadi kita tengok P ini kita ambil satu, dia mempunyai satu suami iaitu 2. Isteri yang bernama 2 ini mempunyai seorang suami yang bernama 4. Isteri yang bernama 3 mempunyai suami yang bernama 6. Isteri yang bernama 4 mempunyai suami yang bernama 8. Jadi adakah hubungan ini dibenarkan dalam Islam? Jika kita tahu seorang suami kat sini mempunyai seorang isteri, jadi hubungan ini akan dikatakan hubungan fungsi. Hubungan ini adalah fungsi kerana hubungan ini dibenarkan dalam Islam. Baik, kita tengok yang kedua di bawah. Hubungannya adalah gandaan. Baik, isteri adalah 6, 9 dan 21. Baik, isteri adalah 6, 9 dan 21 manakala suami hanya ada satu iaitu 3. Adakah hubungan ini dibenarkan dalam Islam? Adakah poligami ini dibenarkan dalam Islam? Seorang suami mempunyai 3 isteri. Dibenarkan, maka hubungan ini juga dikatakan sebagai fungsi. Kita tengok hubungan yang ketiga, iaitu ada 2 isteri yang bernama 3 dan 4. Baik, kita tengok isteri yang bernama 3, dia mempunyai 2 suami iaitu 3 dan 6.
Adakah hubungan ini dibenarkan dalam Islam? Tidak dibenarkan, maka hubungan ini adalah bukan fungsi. Dan kita tengok hubungan yang keempat. Hubungan yang keempat, kita tengok isteri yang bernama 24, dia mempunyai 3 suami di sebelah kanan. Dan kalau kita tengok seorang suami di sebelah kanan mempunyai 2 isteri di sebelah kiri, hubungan itu dibenarkan, tetapi 24 ini mempunyai 3 suami. Jadi hubungan ini tidak dibenarkan dan hubungan ini adalah bukan fungsi. Inilah teknik Podi yang kami amalkan dan kami akan ajar kepada murid untuk membezakan hubungan itu adalah fungsi atau bukan fungsi. Baik, objektif kajian kami, objektif AM adalah untuk meningkatkan keupayaan mengingat asas fungsi dalam graf fungsi menggunakan teknik Podi dalam subjek matematik. Terdapat 4 objektif khusus. Yang pertama, untuk membantu mengurangkan peratus murid gagal menjawab soalan fungsi dalam kalangan murid 2 Firdaus. Yang kedua, untuk membantu murid mengingati asas fungsi melalui teknik Podi, iaitu poligami dalam Islam. Yang ketiga, meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran matematik dengan memperkenalkan kaedah yang lebih menarik. Dan yang keempat, membantu murid dalam membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya lebih berkesan. Baik, kumpulan sasaran kajian kami ialah 15 murid kelas 2 Firdaus, yang terdiri daripada 5 lelaki dan 10 perempuan, dan kami akan menumpukan kepada murid yang agak lemah dalam menguasai kemahiran matematik. Pelaksanaan kajian, kami akan melakukan tinjauan masalah melalui tinjauan buku latihan murid, temu bual pelajar, ujian pra dan pos dan juga pemerhatian. Baik, tinjauan buku latihan murid, kami mendapati 80% daripada keseluruhan murid kelas ini gagal menjawab soalan latihan yang diberikan. Dan melalui temu bual 4 orang murid juga, kaedah yang ditunjukkan secara manual dalam buku teks agak sukar untuk difahami oleh murid. Baik, melalui pemerhatian juga kami memerhatikan tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Kami juga akan melakukan ujian pra dan pos, iaitu pra-ujian untuk mengesan sejauh mana kefahaman konsep murid mengenai asas fungsi, dan kami akan melakukan ujian pos setelah kami mengaplikasikan teknik Podi dalam menyelesaikan soalan fungsi. Kami tidak mempunyai data kerana kami belum melakukan ujian pra dan pos kerana tajuk ini agak di belakang, agak di hujung, jadi kami akan mengumpulkan data kemudian. Baik, cadangan kajian seterusnya, saya dan Cikgu Siti Nurzuryani bercadang untuk melakukan kajian tindakan berkaitan isu membantu murid menjawab soalan-soalan terutama berkaitan tajuk asas nombor. Hal ini kerana ramai murid yang keliru dengan nombor biasa untuk menambah dan menolak asas nombor. Metodologi yang boleh digunakan adalah menggunakan salah satu kaedah, iaitu teknik T kuasa 3. Baik, yang terakhir, bibliografi. Ini adalah sumber rujukan yang telah kami gunakan untuk menyelesaikan atau membuat proposal kajian tindakan kami. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Cik Fadilah binti Jaafar bersama Cikgu Siti Nurzuryani binti Muhammad Nur. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.